Salam Malaysia Madani, tak cahap. Hani sokan na baluni singwen, wajah bebeli anak sesalim. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan memberi nafas baharu kepada program Satu Daerah, Satu Industri SDSI. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP akan memberi nafas baharu kepada program Satu Daerah Satu Industri SDSI yang telah dilaksanakan sejak 1992. Menterinya Datuk Ewan Benedict berkata, kertas Kabinet sedang disediakan oleh KUSKOP berkaitan dengan penambahbaikan program SDSI sesuai dengan keperluan dan situasi masa kini, terutama memodernkan dan mengantarabangsakan produk yang dihasilkan di bawah program tersebut. Iwan berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian penutupan program Showcase SDSI peringkat wilayah Sarawak di Plaza Merdeka Shopping Centre Kuching di Kuching pada Ahad. Majlis itu dirasmikan oleh Timbalan Premier, Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan. Sebelum ini, Iwan semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional MPKN pada 7 September lalu turut membincangkan penambahbaikan program SDSI dengan menggalakkan penubuhan koperasi di kalangan komuniti pengusaha yang telah dipilih dengan meminda keahlian minimum kepada 5 ahli sahaja bagi menubuhkan sesebuah koperasi. Mesyuarat tersebut juga bersetuju supaya Institut Keusahawanan Negara INSCAN, sebuah agensi KUSKOP, akan dilantik sebagai agensi pelaksana kepada program SDSI tersebut. Sementara itu, Iwan menyatakan bahawa Showcase SDSI peringkat kebangsaan akan diadakan di Melaka pada 7 hingga 8 Oktober di Melaka International Trade Center. Terdahulu dalam ucapannya, Iwan berkata, Showcase SDSI merupakan inisiatif KUSKOP untuk mewujudkan ekosistem keusahawanan yang inklusif kepada perusahaan SDSI dan usahawan setempat. Showcase SDSI menyediakan platform pengkomersialan menerusi pameran dan jualan produk-produk beridentitikan sesebuah daerah. Kali terakhir, KUSKOP menganjurkan Showcase SDSI adalah pada tahun 2019, sebelum program ini ditangguhkan kerana pandemik COVID-19 pada ketika itu. Susulan ekonomi negara kini beralih ke fasa pemulihan. KUSKOP komited untuk meneruskan program ini sebagai pemangkin dalam meningkatkan imej produk serta perkhidmatan SDSI. Showcase ini juga bertujuan memberikan pendedahan kepada umum bahawa keluaran SDSI adalah berkualiti dan berpotensi tinggi. Beliau berkata, KUSKOP komited dalam memastikan agenda keusahawanan di negara ini dapat dibangunkan secara holistik dan inklusif. Kita mahu melahirkan lebih ramai usahawan berkualiti di seluruh negara. Sebagai makluman, Kementerian melalui SME-KOP telah diperuntukkan dana tambahan untuk memperkenalkan program Bumiputera Enterprise Enhancement Program B+, seperti mana yang saya katakan tadi, yang bertujuan membangunkan syarikat bersaiz mikro milikan Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Melalui program B+ ini, usahawan Sarawak dan Sabah boleh memanfaatkan geran sehingga 70% daripada kos projek ataupun maksimum geran sebanyak RM250,000. Showcase SDSI yang diadakan selama 3 hari bermula 29 September dihadiri lebih 13,000 pengunjung dengan jumlah potensi pembiayaan lebih RM18 juta. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Sri Suryani Datuk Ahmad, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak, Zulkarnain Masron dan ketua-ketua jabatan dan agensi. Produk usahawan kecil dan sederhana di Sarawak diyakini boleh menembusi pasaran global.
produk berasaskan gula apong, kek lapis dan produk kecantikan berasaskan madu yang dihasilkan oleh usahawan kecil dan sederhana di Sarawak diharap bukan sahaja jago di rantau ini tetapi juga mendapat permintaan tinggi di peringkat antarabangsa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Dato' Iwan Benedik berkata, kualiti produk-produk tersebut diyakini boleh menembusi pasaran global. Justeru katanya pada era pendigitalan kini, penggunaan platform e-dagang dan transaksi jual beli secara dalam talian yang semakin meluas harus dimanfaatkan oleh golongan usahawan terbabit. Kita mahu seramai mungkin usahawan tempatan memanfaatkan platform pemasaran dalam talian agar pasaran yang lebih meluas dapat dicapai oleh usahawan-usahawan kita. Kalau dulu teringin mahu makan ikan terubuk masin dan kek lapis, perlu kita minta kawan-kawan daripada Sarawak kirim ke tempat kita. Tetapi hari ini, kek lapis Sarawak, ikan terubuk masin dan pelbagai produk-produk di Sarawak kini boleh dipesan ataupun dibeli secara dalam talian dan dihantar ke seluruh negara. Beliau berkata demikian ketika berucap sempena Majlis Penutupan Showcase Satu Daerah Satu Industri SDSI 2023 peringkat wilayah Sarawak yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di sebuah kompleks beli belah di Kuching, Sarawak pada Ahad. Dalam pada itu, Iwan berkata kementeriannya juga menawarkan platform pembangunan ekosistem keusahawanan digital iaitu MyMall yang turut melibatkan elemen e-dagang. Katanya para usahawan boleh menempatkan produk-produk dan perkhidmatan di platform MyMall secara percuma. KUSKOP berharap agar lebih ramai usahawan dari Sarawak memanfaatkan platform MyMall ini. Sementara itu, Showcase SDSI 2023 peringkat Sarawak yang berlangsung selama 3 hari berjaya merekodkan jualan produk usahawan sebanyak RM21,000. Antara produk yang diketengahkan ialah kek lapis, produk berasaskan gula apong, produk kecantikan berasaskan madu dan hasil kraf tangan yang melibatkan seramai 10 usahawan SDSI. Pembukaan kampus InScan di Sarawak adalah selari dengan fokus Malaysia Timur. Pembukaan kampus baru Institut Keusahawanan Negara Berhad InScan di Sarawak adalah selari dengan fokus tambahan untuk Malaysia Timur iaitu Sabah dan Sarawak. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedik berkata, kampus InScan Sarawak adalah cawangan kedua selepas pembukaan kampus InScan di Sabah pada Mei lalu dan Ibu Pejabat di Cyberjaya Selangor. Dan sebelum terbinanya ataupun sebelum tertubuhnya kampus InScan Sarawak, sememangnya InScan telah pun mengadakan pelbagai latihan dan program keusahawanan di Sarawak yang melibatkan sejumlah 63 program sehingga kini dan jumlah keseluruhan peserta daripada Sarawak sebanyak 2,784 orang usahawan, yang itu daripada tahun 2020 hingga tahun ini. Manakala pada tahun ini sahaja kita telah mengadakan sebanyak 27 program di Sarawak setakat ini yang telah memberi manfaat kepada 865 orang, dan miskin juga akan terus menganjurkan latihan-latihan ataupun program bimbingan keusahawanan di Sarawak untuk bagi tempoh yang seterusnya dalam tahun ini. Dan saya sangat berharap dengan adanya kampus InScan Sarawak ini, usahawan-usahawan di Sarawak boleh mengambil bahagian daripada program-program yang disediakan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan kampus InScan di Sarawak Plaza Shopping Complex di Kuching pada Ahad. Iwan berkata pembukaan kampus InScan di Sarawak juga bertepatan dengan usaha kementerian untuk memperkasa lebih ramai usahawan di negeri ini. Dan saya sangat berbangga kerana kursus-kursus program bimbingan yang dilaksanakan oleh InScan selama ini telah melonjakkan antara lainnya perolehan ataupun nilai jualan usahawan-usahawan yang telah mengambil bahagian dalam kursus ataupun latihan ataupun bimbingan yang dijalankan oleh InScan selama ini.
Kampus InScan Sarawak dilengkapi bilik latihan yang boleh memuatkan 30 peserta dalam satu masa. Fasiliti lengkap yang disediakan memainkan peranan penting dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran dan pembangunan usahawan selain kos efektif untuk menjalankan program latihan dan bimbingan. Terdahulu ketika berucap pada majlis itu, Iwan berkata kelebihan kampus InScan di Sarawak adalah lokasi strategik di bandar yang memudahkan accessibility kepada semua usahawan dan peserta program daripada kawasan sekitar. Ia juga memudahkan kerjasama bersama pihak berkepentingan tempatan seperti agensi dan badan kerajaan negeri Sarawak. Saya bagi pihak Kementerian ingin mengucapkan tahniah kepada seluruh warga InScan di atas pembukaan kampus InScan Sarawak. Dan saya mendoakan InScan terus kukuh dan relevan sebagai satu pusat kecemerlangan pembangunan keusahawanan di negara kita dan terus menjalankan program-program berbentuk outcome based. Katanya lagi, kementerian dan agensi sentiasa peka dengan keperluan usahawan termasuk pandangan yang diberikan pada sesi dialog bersama pemain industri Sabah dan Sarawak yang dijalankan baru-baru ini. Di mana antara cadangan yang telah diberikan adalah supaya lebih banyak latihan keusahawanan, bukan hanya untuk koperasi tetapi juga untuk usahawan-usahawan kecil, usahawan mikro dan informal dianjurkan di Malaysia Timur. Hasilnya kini pada hari ini InScan telah dengan secara rasminya membuka kampus di Sarawak dan juga di Sabah. InScan menyediakan pelbagai program latihan dan bimbingan untuk usahawan, antaranya program InScan Bumi Putra Business Coaching, IBBC, InScan Startup Coaching, program bimbingan pembangunan produk dan program bimbingan keuntungan menu. Iwan berkata setakat September lalu InScan telah menjalankan sebanyak 27 program latihan dan bimbingan di Sarawak dan seramai 865 peserta daripada Sarawak telah mendapat manfaat program. Dalam masa yang sama, InScan juga aktif dalam menjalankan 6 klinik keusahawanan di Sarawak seperti di Miri, di Lundu, Kapit, Betung, Sareke dan Sibu. Sejumlah 225 orang peserta telah menerima konsultasi percuma dalam sisi klinik usahawan yang telah dijalankan oleh InScan tersebut. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berharap menerima peruntukan lebih besar dalam Belanjawan 2024. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP berharap akan menerima peruntukan lebih besar dalam Belanjawan 2024 yang dibentangkan pada 13 Oktober ini. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata ia bagi memastikan usahawan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak terus menerima manfaat. Dan kita telah mengemukakan lebih daripada 50 cadangan inisiatif di bawah Belanjawan Madani 2024 dan mudah-mudahan ianya akan memberi berita baik lagi kepada usahawan di Sarawak dan Sabah. Menurutnya, sebanyak 54 cadangan inisiatif spesifik telah dikemukakan oleh KUSKOP kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk Belanjawan kali ini. Kita telah mengemukakan secara spesifiknya 54 inisiatif, cadangan inisiatif. Dari segi peruntukan macam mana? Biasanya satu jumlah yang besar, lebih kita cadangkan jumlah peruntukan yang lebih besar daripada yang kita cadangkan untuk tahun ini. Tahun ini kita dapat keseluruhannya 732 juta dan selepas mengambil kira input-input daripada pelbagai stakeholders di seluruh negara, kita telah menampilkan 54 cadangan inisiatif dengan jumlah permohonan bajet kementerian yang lebih besar daripada 732 juta. Pada ketika ini hanya Perdana Menteri saja yang tahu berapa yang beliau akan salurkan kepada setiap kementerian, tapi saya amat yakin kita akan dapat
lebih baik daripada jumlah yang telah diluluskan dalam bajet 2023 ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Kampus Institut Keusahawanan Negara Berhad Insken Sarawak di tingkat 2 Pusat Beli Belah Sarawak Plaza di Kuching, Sarawak pada Ahad. Ditanya apa antara cadangan inisiatif yang dikemukakan KUSKOP dalam Belanjawan 2024, Iwan berkata ia meliputi pengembangan program di bawah agensi Insken. Antara lainnya pengembangan program keusahawanan di bawah agensi Insken. Itu sebab kita tubuhkan kampus ataupun kita lancarkan kampus Insken Sarawak, dan kita telah mencadangkan peruntukan tambahan supaya lebih banyak program bimbingan keusahawanan dapat dibuat, dapat dianjurkan di Sarawak dan Sabah. Itu salah satu contohnya, ya. Satu yang telah kita kemukakan. Dalam pada itu, Iwan turut memberitahu kementerian baru-baru ini telah memperuntukkan sejumlah 10 juta ringgit geran khusus untuk usahawan Bumi Putra Sabah dan Sarawak di bawah program peningkatan enterprise Bumi Putra B+. Jumlah yang disediakan ini dilaksanakan oleh SME Corp Malaysia di bawah Mikro Madani bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di seluruh negara. Memasuki pembentangan Belanjawan Madani 2024 yang akan dibentangkan pada 13 Oktober ini, sebenarnya kementerian sudah pun memberikan berita berita bagus kepada usahawan Sabah dan Sarawak, di mana di bawah program pembiayaan Mikro Madani kita telah memperuntukkan sebanyak 10 juta geran usahawan di bawah program B+, iaitu Bumi Putra Enterprise Enhancement Program. Plus maksudnya khas untuk usahawan daripada Sabah Sarawak dengan jumlah yang kita sediakan pada ketika ini sebanyak 10 juta ringgit yang akan dilaksanakan oleh SME Corp, agensi di bawah kementerian, dan usahawan di Sabah dan Sarawak bolehlah memohon sekarang, kita sudah buka secara online. Belanjawan 2024 dijadual akan dibentang di Parlimen pada 13 Oktober ini dan merupakan belanjawan kedua dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan selepas Belanjawan 2023 Malaysia Madani pada 24 Februari lalu. Wan An